Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin hadirin Jumaat yang saya hormati. Hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Jumaat. Hari Jumaat yang keempat, anjuran Surau Jumaat Khalid Al-Walid IPK Selangor menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Mahathir bin Haji Jol hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi dalam bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah. Ustaz Mahathir membawakan 10 contoh bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mendepani perkara-perkara baharu, termasuk di dalam urusan ibadah, bukan dengan cara baharu sahaja terus dilarang atau disesatkan, tidak. Tidak demikian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, apa-apa perkara baharu, yakni perkara yang tidak disuruh dan juga tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dilakukan oleh para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menilai terlebih dahulu adakah perkara itu baik dari segi syariat. Nabi SAW akan iktiraf. Sekiranya buruk dari kacamata syariat, barulah Nabi SAW melarang perkara baru tersebut. Jadi keliru golongan yang menyesatkan setiap perkara baharu tanpa membeza-bezakan manakah antara perkara baharu itu yang selari dengan syariat dan manakah antara perkara baharu yang bercanggah dengan syariat. Sikap tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya dikatakan bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf satu perkara baharu, maka itu sudah menjadi sunnah, tidak lagi perkara bid'ah. Benar, ya. Pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil sunnah takririyah, sunnah pengiktirafan. Tetapi itu merupakan pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa perkara-perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak dibenarkan. Itu sunnah Nabi. Dalam kuliah yang lalu kita telah terangkan daripada 10 contoh itu, kita telah terangkan 5 contoh, ya. Kalau saya boleh refresh secara laju-laju, pertama adalah solat sunat wudu yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ataupun solat sunat mutlak yang dilakukan oleh beliau setiap kali selepas berwudu. Itu walaupun tidak dilakukan atau disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi apabila baginda tahu perbuatan tersebut, baginda memuji dengan sabda baginda, inni sami'tu baina yadayya duffana laika fil jannah. Sesungguhnya aku telah mendengar di hadapanku derapan 2 selipar kamu di dalam syurga. Sahabat Nabi Sayyidina Khubayb bin Adi Al-Ansari radhiyallahu anhu juga melakukan perbuatan yang tidak disuruh oleh Nabi SAW, iaitu salat 2 rakaat sebelum dibunuh oleh musuh, ya. Dan perbuatan itu juga tidak dikritik atau dilarang oleh Nabi SAW. Sahabat Nabi Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi radhiyallahu anhu
membaca doa di dalam solat. Jadi terbatal dakwaan kononnya setiap perkara baru dalam ibadah maka haram. Tidak semestinya. Mesti dinilai terlebih dahulu oleh para alim ulama perkara baru itu selari atau bercanggah dengan syarak berdasarkan dalil Quran, sunnah, ijma', qiyas dan sebagainya. Iaitu sahabat ini ketika bangun dari rokok, kita panggil i'tidal, beliau membaca bacaan yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Selepas salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah yang menyebut perkataan tersebut? Setelah sahabat itu mengaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dengan sabda baginda, inni ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awal. Sesungguhnya aku telah melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba. Siapakah antara mereka yang terlebih dahulu mencatatkan pahala apa yang disebut oleh sahabat Nabi tadi. Jadi walaupun pujian itu tidak diajar oleh Nabi SAW, tapi kerana pujian itu dari segi syariat adalah satu perkara yang baik dan sesuai dengan tempat ketika solat, maka diiktiraf oleh Nabi SAW. Kemudian seorang sahabat membaca doa iftitah yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Selesai daripada takbiratul ihram, beliau berdoa. Ini dipanggil doa iftitah, iaitu doa pembukaan. Walaupun doa itu tidak diajar oleh Nabi SAW, tapi oleh kerana doa itu baik dan kena pada tempatnya, Nabi SAW memuji dengan sabda baginda, laqad ra'aitu abwabas samai futihat laha. Aku telah melihat pintu-pintu syurga dibuka bagi menerima doa tadi. Pintu-pintu langit dibuka bagi menerima doa tersebut. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kelima, iaitu sahabat Nabi yang menjadi imam di Masjid Quba juga melakukan perbuatan yang tidak disuruh dan juga tidak dilakukan oleh Nabi SAW, iaitu setiap rakaat beliau membaca suratul ikhlas, membaca qul huwallahu ahad bersama dengan surah lain. Misalnya rakaat pertama beliau baca Fatihah, habis Fatihah beliau akan baca qul huwallahu ahad sehingga akhir. Selesai itu barulah beliau membaca surah. Selesai membaca surah beliau rukuk. Rakaat yang kedua juga sama, Fatihah, suratul ikhlas, surah yang lain, barulah beliau rukuk. Ini perbuatan tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak disukai oleh makmum. Jadi makmum beri cadangan kepada imam supaya pilih satu sahaja. Sekiranya imam ingin membaca qul huwallahu ahad, kata makmum cukup dengan qul huwallah, tidak perlu lagi baca surah. Dan sekiranya imam ingin membaca surah, tidak perlu membaca qul huwallah, baca satu sahaja. Ini cadangan dari makmum. Tetapi jawab imam tersebut, makmum juga sila pilih satu. Kalau makmum nak beliau jadi imam, kata beliau, macam itulah cara beliau salat. Kalau makmum nak macam lain, sila lantik imam lain. Lalu diadukan kes ini kepada Nabi SAW. Kalaulah benar dakwaan, kononnya setiap perkara baharu dalam urusan ibadah itu hukumnya haram, sebagai seorang Rasul yang bersifat tabligh menyampaikan, tentulah Nabi SAW menyampaikan kepada imam tadi bahawa haram beliau berbuat demikian. Jangan lagi teruskan kerana perbuatan itu haram, ia perkara baharu dalam urusan ibadah. Tapi oleh kerana dorongan imam itu mengulang suratul ikhlas itu tidak bercanggah dengan syarak. Apa dia? Iaitu kasih kepada suratul ikhlas, dan memang tidak ada larangan bahawa seseorang itu tidak boleh mengulang surah yang sama, tidak ada larangan demikian. Maka Nabi SAW memuji dengan sabda baginda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada suratul ikhlas itu akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi ini 5 contoh yang kita telah huraikan dalam kuliah yang lalu. Saya sebut semintas lalu just untuk refresh. Sekarang kita masuk ke contoh yang ke-6, iaitu bagaimana seorang sahabat radhiyallahu taala anhu tanpa suruhan, tanpa anjuran, tanpa contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Fatihah untuk ruqyah, untuk rawatan. Nabi sallallahu tidak ajar.
Di zaman kita ada orang bahkan marah kalau orang baca Al-Fatihah lepas solat. Dia kata Nabi tak buat. Ya, ini pun Nabi tak buat. Baca Fatihah untuk merawat tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya, sekumpulan sahabat Nabi, mereka di dalam perjalanan sampai masa mereka merasa letih dan lapar, lalu mereka pergi ke sebuah kampung dan meminta izin untuk orang kampung menerima mereka sebagai tetamu. Ini antara adat yang baik di kalangan orang Arab adalah mereka sangat memuliakan tetamu. Kalau mereka sudi menerima jadi tetamu, berarti makan, tempat tinggal percuma, dan bahkan sekiranya ada orang ingin menyakiti tetamu mereka, mereka akan mempertahankan. Kerana merupakan satu perkara yang aib kalau sekumpulan orang disakiti dalam keadaan dia sedang menjadi tetamu kepada orang Arab. Bagi mereka itu tidak acceptable. Kamu nak serang dia, nak pukul dia nanti. Jangan masa dia jadi tetamu kami. Itu aib. Jadi bila minta izin untuk jadi tetamu, orang kampung tidak berkenan. Itu hak. Tak mesti kita minta jadi tetamu dia mesti terima. Dia boleh kata tak, kami tidak terima kamu sebagai tetamu. Jadi dalam kes ini sahabat-sahabat Nabi tidak diterima oleh orang kampung sebagai tetamu, jadi mereka rehat di pinggir kampung. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ketua kabilah, ketua kampung disengat oleh kala jengking. Jadi mereka cuba rawat, tidak sembuh. Lalu ada yang bagi cadangan, kenapa tidak kita tanya mereka yang rehat di tepi kampung kita, kalau-kalau ada antara mereka tu yang pandai merawat. Jadi, sahabat Nabi apabila di-approach oleh orang kampung, terfikir, oh tadi kami nak makan free, kamu tak bagi. Ini peluang untuk makan sebagai upah. Jadi kata sahabat Nabi, boleh. Kami boleh rawat ketua kampung kamu, tapi ada syarat. Kalau sembuh, kami nak sekian ekor kambing sebagai upah. Ini dipanggil akad ju'alah. Dia based on result. Dia ada akad ijarah, based on effort. Orang tu dah buat kerja, bayar. Orang tu dah ajar anak kita tuition, bayar pada dia. Tapi kalau ju'alah, dia result oriented. Dia tengok berhasil atau tidak. Misalnya orang tu kata, kalau kamu ajar anak saya sampai dia dapat A dalam subjek ini, saya akan bayar kamu sekian banyak. Jadi walaupun orang tu dah mengajar, dah berpenat lelah, tapi kalau tak dapat A, tak dapat. Kerana dia ju'alah lain dengan ijarah. Beza. Kamu ajar anak saya 2 kali seminggu, saya bayar sekian banyak. Anak dapat A ke B ke fail ke, kena bayar. Sebab cikgu tu dah datang mengikut kontrak dia. Tapi kalau ju'alah, kalau result tidak tercapai, maka tidak dibayar. Jadi kalau tak sembuh, tak dapat apa. Kalau sembuh, dapat beberapa ekor kambing. Jadi sahabat ini membaca suratul Fatihah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sembuh, sihat ya ketua kampung, lalu diberi beberapa ekor kambing sebagaimana yang telah disyaratkan. Lalu seorang mencadangkan, jangan kita makan lagi, elok kita tanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah okey kita buat macam ini. Ini sepatutnya sikap ya, cek syariah compliant sebelum buat ya. Ada orang kita dah join macam-macam skim, dah rasa macam something wrong, dah 3-4 bulan join, baru nak tanya ustaz, boleh ke saya join macam ni? Dah ustaz kata, macam ni tak boleh. Macam ni tak patuh syariah. Oh ya ke ustaz? Saya dah 3 bulan join. Patutnya tanyalah dulu sebelum join. Jadi sahabat Nabi tanya dulu pada Nabi SAW sebelum mereka makan kambing tersebut. Nabi SAW tidak marah. Nabi SAW tidak kata, kenapa kamu pandai-pandai baca Fatihah untuk merawat? Saya tak pernah ajar kamu macam itu. Nabi SAW hanya bertanya, wa ma yudrika annaha ruqyah. Macam mana kamu tahu bahawa Fatihah itu boleh dijadikan sebagai ruqyah, yakni rawatan untuk sakit. Dan tanda bahawa perkara ini syariah compliant, tak bercanggah dengan syariat, Nabi SAW berpesan kepada sahabat, jangan lupa tinggalkan bahagian saya. Kita kadang dengan kawan-kawan pun kalau makan, jangan lupa sebahagian saya tu. Jadi kalau tak patuh syariah, Nabi SAW tidak akan makan benda yang haram. Kalau dah tersuap pun Nabi akan keluarkan balik kalau didapati benda itu haram. Jadi bila Nabi SAW berpesan demikian, terbukti bahawa ju'alah tadi halal dan menggunakan suratul Fatihah sebagai ruqyah, walaupun tidak diajar oleh Nabi SAW, bukanlah bid'ah yang sayyi'ah ataupun dalalah.
Yang ketujuh, kedudukan imam dan makmum dalam solat berjamaah. Ya. Asalnya makmum dia duduk sebaris dengan imam. Tetapi sepupu Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma masih kanak-kanak. Bila Nabi SAW tarik beliau untuk duduk selari dengan Nabi SAW, beliau undur ke belakang. Jadi apabila selesai solat, Nabi SAW bertanya kepada beliau, kenapa beliau undur? Lalu beliau menjawab, kerana tidak selayaknya lah beliau berada di samping selari dengan Nabi SAW. Nabi gembira dengan jawapan tersebut dan Nabi SAW mendoakan agar beliau diberi kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan diajarkan oleh Allah Ta'ala ilmu tafsir Al-Quran. Sehingga berkat doa Nabi SAW, beliau menjadi rujukan utama umat Islam dalam bidang tafsir. Beliau digelar turjumanil Quran ataupun turjuman az-zikri, orang yang menjadi pentafsir kepada Al-Quran. Yang ke-8 ya, iaitu berkaitan dengan makmum yang masbuk ya. Pada awal-awal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang makmum itu terlambat ya, masbuk, dia akan kejar imam. Dia akan cover berapa rakaat yang dia tertinggal. Jadi jemaah yang awal akan bagi isyarat. Jadi dia akan faham, misalnya macam itu, faham 1 rakaat kamu tertinggal ataupun 2 rakaat kamu tertinggal. Jadi yang masbuk akan kejar. Sehingga akhirnya bagi salam bersama dengan imam. Tetapi sahabat Nabi Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, pada masa itu beliau masbuk. Kita pun lega, oh aku selalu masbuk, rupanya sahabat Nabi pun ada yang masbuk. Kita rasa lega ya. Jadi bila beliau masbuk, beliau tak tunggu pun isyarat daripada makmum yang awal. Biasanya orang tunggu dulu nak tahu berapa rakaat tertinggal. Beliau terus sampai, terus takbir Allahu Akbar. Beliau follow dekat mana Nabi SAW berada pada masa itu. Katakan Nabi SAW masa itu sedang sujud, beliau terus sujud saja. Jadi kan bila bagi salam, automatik dah tahu berapa tertinggal. Kalau yang sembahyang 4 rakaat, sempat dengan Nabi 2 rakaat, mana tertinggal 2. Kalau sempat dengan Nabi SAW 3 rakaat, mana tertinggal 1. Kalau sempat dengan Nabi SAW hanya 1 rakaat, berarti tertinggal 3 rakaat. Jadi lepas bagi salam, barulah beliau menyempurnakan yang tertinggal. Lalu Nabi SAW gembira dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'adz, dan Nabi SAW bersabda, sanna lakum Mu'adz. Mu'adz telah membuat satu cara yang baik buat kamu. Jadi selepas itu kalau masbuk tak perlu terkejar-kejar, takbir ikut di mana imam berada, yang mana tertinggal tambah selepas beri salam. Contoh yang kedua terakhir, iaitu yang ke-9. Bani Zuhail bin Syaiban, ketika mereka ingin pergi berperang dengan orang Parsi, mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW atau dengan sahabat yang mendakwah mereka supaya memeluk agama Islam. Tapi mereka memberi respon, mereka kata minta tangguhlah dahulu. Bukan kami tolak seruan dakwah ini, tapi kami sekarang ini tengah sibuk urusan peperangan. Nanti kalau dah selesai urusan kami dengan orang Parsi, kami akan pertimbangkan dakwah ini. Ketika pergi berperang, teringat tentang dakwah tersebut, lalu tanya siapa yang mendakwa dia Rasul itu, lalu diberitahu nama beliau Muhammad. Kalau benar, ya, kalau begitu kita bertawassul, meminta kepada Allah, meminta kepada Tuhan dengan nama Muhammad ini, moga diberi kemenangan. Lalu Allah kurniakan kemenangan kepada Bani Zuhail bin Syaiban dalam peperangan mereka menentang tentera Parsi. Bila berita itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi tidak marah. Bahkan Nabi SAW mengiyakan. Nabi SAW bersabda, bi nusiru, dengan perantaraan namakulah mereka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, sebenarnya banyak ya, tapi Ustaz Mahathir masukkan 10 pun dah banyak. Bagi orang yang nak faham, insya-Allah 1-2 contoh pun sudah faham. Ini cerita tentang sahabat baginda Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Pada satu perjalanan, beliau
pada malam itu tidur dan bermimpi, tapi mimpi yang menyebabkan beliau terpaksa mandi wajib. Ya. Mimpi yang menyebabkan hadas besar. Jadi besok nak sembahyang subuh, sepatutnya beliau kena mandi wajib dulu. Tetapi cuaca pada masa itu sangat sejuk. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau tayamum dan solat subuh, siap jadi imam lagi. Jadi sepatutnya tayamum adalah kerana tidak ada air. Kalau ikut dalil dalam Al-Quran, adalah kalau tidak dapat air, maka hendaklah tayamum. Dalam kes beliau, air ada. Cuma beliau tayamum juga kerana cuaca terlampau sejuk. Lalu berita itu sampai kepada Nabi SAW dan Nabi bertanya kepada beliau. Kalau zaman kita ni mungkin dalam grup WhatsApp ada masuk, oh imam kita tadi tak mandi wajib, mandikan tayamum. Boleh ke macam tu? Mungkin dah heboh dalam WhatsApp group. Tapi dalam zaman Nabi SAW pun sampai berita itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya tentang kejadian tersebut. Dijawab oleh Sayyidina Amr bin Al-As dengan membaca ayat Al-Quran. Bila membaca firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu itu membunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasihan belas terhadap kamu. Jadi Nabi SAW bila mendengar, Nabi SAW senyum. Nabi SAW tidak marah. Kamu ni apa buat bid'ah? Tayamum tu hanya untuk tak ada air. Kamu ada air, kenapa pandai-pandai bertayamum? Tidak. Kerana ada benarnya juga ya, kalau cuaca terlampau sejuk, mandi dengan air boleh mendatangkan mudarat kepada tubuh badan. Jadi sahabat Nabi ni faham ayat wala taqtulu anfusakum itu, hendaklah kita mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada mudarat atau kematian. Jadi Nabi SAW approve ijtihad beliau, walaupun asalnya tidak diajar demikian. Tayamum bukan untuk cuaca yang sejuk, tapi tayamum asalnya adalah untuk ketiadaan air. Tapi oleh kerana selari dengan tujuan syariat, iaitu menjaga nyawa, maka Nabi SAW tidak melarang ijtihad daripada sahabat baginda. Jadi riwayat-riwayat ini jelas menunjukkan bahawa Rasulullah SAW membolehkan inisiatif baharu yang ada kaitan dengan doa, dengan bacaan, walaupun baginda tidak mengajar doa atau bacaan tersebut, dengan syarat tidak terkeluar dari batasan syariat. Kalau terkeluar dari batasan syariat, Nabi akan tegur. Nabi SAW akan kritik. Sebagaimana berlaku kepada 3 orang yang datang menziarahi kepada Nabi SAW, baginda tidak ada di rumah. Lalu bertanya tentang amalan Nabi SAW. Lalu diceritakan macam ni ibadah Nabi, macam ni puasa Nabi, begini-begini kehidupan Nabi. Lalu seolah-olah mereka merasakan, oh tidak banyak mana amal ibadah Nabi, tapi tak apalah. Nabi manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau macam kita, seorang tu kata, saya nak berpuasa, tak mahu berbuka. Yang seorang lagi kata, saya nak solat, tak mahu tidur. Yang seorang lagi kata, saya tak mahu kahwin. Saya nak membujang saja sebab nak beribadah. Jadi ini bercanggah dengan syariat. Kerana solat disuruh, tapi tidur tidak dilarang, bahkan perlu untuk kesihatan. Puasa disuruh, tapi berbuka juga dituntut. Bukan berpuasa tanpa berbuka. Dan begitu juga berkahwin, itu disuruh di dalam agama kita, bahkan dibenarkan kalau bagi yang mahu dan mampu sehingga 4 isteri dalam satu masa. Maka oleh kerana tindakan mereka itu bercanggah dengan syariat, Nabi SAW mengkritik dengan keras dan Nabi SAW memberi amaran, man wariba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang lari, tak suka kepada sunnah saya, maka dia bukan daripada kalangan saya. Jadi inilah sunnah Nabi SAW di dalam mendepani perkara-perkara baharu, benda-benda yang Nabi SAW sendiri tidak buat, benda-benda yang Nabi SAW tidak suruh, baginda akan nilai terlebih dahulu pada neraca syariat. Sekiranya selari, baginda akan memuji atau membenarkan. Sekiranya bercanggah, baginda akan kritik dan baginda akan larang. Baik. Ada masa, saya akan berhenti 1.15 insya-Allah. Jadi ada masa dalam 4 minit lagi. Mungkin orang akan berkata, yang itu bolehlah sebab Nabi SAW masih hidup. So Nabi SAW boleh menilai dan memberitahu kalau benda itu okey atau tidak okey.
Tapi kalau Nabi SAW sudah wafat dan berlaku perkara baharu, siapa yang nak kata perkara baharu itu selari atau bercanggah dengan syariat? Ini persoalan yang mungkin timbul. Maka jawapannya adalah, bila berlaku perkara baharu yang tidak ada di zaman Nabi SAW, yang akan menilai adalah ulama. Kerana al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para Nabi dari segi ilmu. Maka ulama akan menilai. Sebagaimana yang berlaku ketika PKP dahulu, ulama yang menilai dan mengatakan boleh kita sembahyang jamaah itu sengaja kita jarak-jarakkan. Bahkan imam akan pesan pada makmum supaya jarak 1 meter, 1 meter setengah. Itu kan perkara baru yang tidak dilakukan dan tidak disuruh oleh Nabi SAW, bahkan zahirnya bercanggah dengan suruhan Nabi SAW yang menyuruh supaya kita memenuhkan ruang-ruang kosong. Jadi bila berlaku perkara baru, ulama nilai apa tujuan, apa keperluan, mudarat yang mungkin akan timbul dan sebagainya, barulah mereka itu mengeluarkan fatwa. Dan terbukti perkara baru dilakukan oleh para sahabat bukan hanya ketika Nabi SAW masih hidup sahaja, bahkan selepas baginda wafat juga para sahabat melakukan perkara baru, misalnya pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun asalnya beliau reluctant, beliau keberatan mengenangkan itu perkara baharu, tetapi setelah diyakinkan bahawa ianya perlu, ianya baik untuk agama, beliau melakukannya. Demikian, perintah solat tarawih berjemaah 20 rakaat di belakang seorang imam. Itu juga dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sedangkan di zaman Nabi SAW, tarawih itu dah dibuat seorang-seorang, sahabat ikut, masuk malam yang ketiga atau malam yang keempat, Nabi sudah tidak keluar. Akhirnya tarawih dilakukan masing-masing, ada yang jemaah di sini, ada jemaah di sana, ada sembahyang seorang-seorang. Sayyidina Umar mencadangkan semua nanti satu orang imam ikut satu imam saja. Itu Sayyidina Umar lakukan selepas kewafatan Nabi SAW. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud merubah lafaz tasyahud daripada assalamu alayka ayyuhan nabi kepada assalamu alaihi. Ini perubahan yang dilakukan oleh beliau, tapi dalam mazhab kita masih mengikut lafaz yang asal, assalamualaikum ayyuhan nabi. Kemudian penulisan Al-Quran dan perintah azan pertama pada hari Jumaat. Asalnya azan hari Jumaat sekali ketika khatib naik atas mimbar bagi salam, duduk azan. Tapi dilakukan azan sebelum khatib naik ke atas mimbar itu oleh Sayyidina Uthman bin Affan, dan tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang membangkang. Berarti ijma' sepakat sahabat Nabi boleh melakukan perkara baharu dalam urusan agama dengan syarat tidak melanggar syarak. Tujuan azan tambahan supaya orang yang jauh daripada masjid sempat bersiap untuk datang ke masjid solat jemaah. Sayyidina Ali juga melakukan selawat dengan lafaz sendiri. Demikian Sayyidina Abdullah bin Umar membuat penambahan pada lafaz tasyahud dan lain-lain. Maka sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka lebih faham tentang agama berbanding dengan generasi kita sekarang ini. Next, insya-Allah kita akan sambung di muka surat 29, bagaimana memahami kaedah yang dikatakan lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalaulah satu perkara itu baik, nescaya generasi awal sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in akan terlebih dahulu melakukannya. Bagaimana kita menanggapi kaedah sebegini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana